Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 31 Mac bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan PAS akan terus mengukuhkan kerjasama dalam Perikatan Nasional bagi menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Keputusan itu merupakan satu daripada 4 ketetapan yang dipersetujui kedua-dua parti hasil pertemuan pemimpin tertinggi Bersatu dan PAS iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Pertemuan tersebut diadakan berikutan senario mutakhir politik negara bagi merangka hala tuju kerjasama lebih mantap dan berstrategi dalam Perikatan Nasional. Perkembangan terkini itu dimaklumkan dalam satu kenyataan bersama oleh Setiausaha Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan. Dalam mengukuhkan kerjasama Bersatu dan PAS selaku antara parti pengasas utama Perikatan Nasional akan menubuhkan suatu jawatan kuasa pemesyuaratan di peringkat pusat. Jawatan kuasa itu akan merangka strategi dan hala tuju parti khusus bagi menghadapi PRU15 termasuk rundingan pengagihan kerusi. Segala keputusan yang dicapai akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional untuk dimutamatkan secara kolektif di kalangan semua parti komponen. Bersatu dan PAS juga bertegas menolak sebarang bentuk penjejaran baharu untuk menubuhkan kerajaan pasca PRU15 terutama yang melibatkan Pakatan Harapan dan sekutunya. Kedua-dua parti juga sentiasa komited memperkukuhkan penyatuan ummah dan perpaduan seluruh masyarakat majmuk bersedia bekerjasama dengan mana-mana pihak yang mendongkong konsep tersebut. Bersatu dan PAS juga menyeru semua pertubuhan dan persatuan Melayu, Islam dan Bumi Putera, terutama rakyat Malaysia yang cintakan negara agar bersatu hati untuk bersama-sama berjuang dalam sah yang sama demi masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Kerajaan Kedah tetap mengharapkan caj bekalan air mentah dikenakan terhadap Pulau Pinang walaupun isu itu dibawa ke peringkat pusat. Menteri Besar Muhammad Sanusi Madnor berkata setiap projek pembangunan yang dirancang khususnya di kawasan Sungai Muda juga akan tetap diteruskan demi kepentingan rakyat negeri ini. Menurut Muhammad Sanusi, atas apa alasan sekalipun projek takungan air pinggiran Sungai Taps untuk menstabilkan paras air pertanian dan bekalan minuman rakyat Kedah akan diteruskan dan menjadi keutamaan. Katanya kepentingan dan keperluan bekalan air mentah untuk Pulau Pinang dari sumber Sungai Muda hanya akan diambil kira setelah negeri itu bersedia untuk membayar tuntutan daripada kerajaan Kedah. Beliau mengulas kenyataan Ketua Menteri Pulau Pinang Chong Kon Yew Sabtu lepas yang menyarankan agar Kerajaan Persekutuan campur tangan bagi mengatasi kemulut berkaitan caj bekalan air yang berlaku antara negeri itu dan Kedah. Pada 24 Mac lepas, Kerajaan Negeri Kedah mengumumkan akan melaksanakan projek TAPS untuk menangkung lebihan air di Sungai Muda bagi menstabilkan paras air di sungai itu pada musim kemarau sekaligus meningkatkan bekalan air di negeri ini. Muhammad Sanusi ketika mengumumkan projek itu berkata, Pulau Pinang perlu bersedia kerana setelah pembinaan TAPS sedia, ia mungkin akan memberi kesan kepada bekalan air di Pulau Pinang jika kerajaan negeri itu masih enggan membayar caj air mentah. Terdahulu, Muhammad Sanusi menyaksikan majlis menandatangani perjanjian usaha-sama antara Permodalan Kedah Berhad PKB dan Open Road Asia Sdn Bhd di Wisma Darul Aman. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor akan memeriksa 11,991 unit barang kemas yang kini disimpan dalam lebih 90 buah kotak di dalam bilik kebal di Bank Negara Malaysia. Pemilik syarikat barang kemas Global Royalty Trading SAL dari Lubnan, Samir Halimeh juga akan melakukan pemeriksaan tersebut. Barang kemas itu antara pelbagai barangan yang disita polis dari premis OBU Holdings yang berhad di Pavilion Residence pada Mei 2018. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Husin hari ini menetapkan 12 hingga 15 Julai atau 2 hingga 6 Ogos ini bagi pemeriksaan barang kemas oleh pihak ketiga dan pengurusan kes ditetapkan pada 1 Jun. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Fatih Hadni Khairuddin berkata berdasarkan simulasi yang telah dilakukan antara pihak pendakwaan, BNM dan pegawai penyiasat kes, pemeriksaan ke atas 11,991 unit barang kemas itu akan mengambil masa antara 4 hingga 5 hari. Datuk Seri Najib, Datin Seri Rosmah dan Global Royalty merupakan pihak ketiga yang ingin menuntut barang kemas dan permohonan lucut hak difailkan pendakwaan terhadap OBU Holdings yang dimiliki oleh Tan Sri Bustari Yusof. Sementara itu, Peguam Dato' David Gurupatam yang mewakili Global Royalty berkata Samir kini berada di United Kingdom.
pihaknya akan membuat permohonan PAS khas untuk anak guamnya memasuki Malaysia bagi memeriksa barang kemas berkenaan. Dalam prosiding hari ini, Peguam Syahira Hanafiah dan Iskandar Shah Ibrahim mewakili Najib dan Rosmah. Pada 25 Julai tahun lepas, Najib dan Rosmah telah memeriksa sebanyak 306 beg tangan, 401 jam tangan, 16 aksesori jam tangan dan 234 cermin mata yang turut disita dari premis sama. Seorang bekas korporal polis sempat berpesan kepada ahli keluarga supaya reda dan menjaga anak-anaknya selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kerana membunuh anak perempuan tirinya 6 tahun lepas. Hakim Colin Laura Sequeira menjatuhkan hukuman itu ke atas Muhammad Khairul Anwar Baharudin 39 tahun selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Sejurus prosiding selesai, Muhammad Khairul Anwar yang kelihatan tenang berada di kandang tertuduh berpaling ke arah ahli keluarganya yang berada di galeri awam sambil tersenyum. Beliau sempat berkata, "InsyaAllah Allah dah tentukan doa yang baik-baik. Jaga anak abang baik-baik." Keluarganya yang mendengar kata-kata itu tidak dapat menahan sebab dan dilihat menangis. Tertuduh didakwa membunuh Hanis Amanah Muhammad Zafil yang berusia 2 tahun ketika kejadian di sebuah kondominium di Seksyen 5 Wangsa Maju antara 7 pagi dan 7.30 malam 6 November 2015. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori. Dalam penghakimannya, Hakim Sequeira berkata, mahkamah mendapati bahawa seluruh keterangan mengikut keadaan di dalam kes ini menjurus kepada kesimpulan tertuduh membunuh si mati. Seramai 15 saksi pendakwaan dan seorang saksi pembelaan iaitu tertuduh dipanggil membela diri sepanjang pembicaraan itu. Dalam prosiding itu, pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Zahidah Zakaria manakala Peguam Fariz Azad mewakili tertuduh. Kes menyayat hati itu dilaporkan media pada November 2015 yang membawa kepada pembukaan akaun Facebook atas nama Keadilan untuk Amanda. Kegiatan seorang lelaki menanam 3 pokok ganja dalam bilik air terbongkar selepas polis menyerbu kediaman sewanya di Pulau Tikus Georgetown, Pulau Pinang pada 23 Mac lalu. Serbuan sepasukan polis dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut pada jam 12 tengah hari turut membawa kepada penemuan pelbagai dadah lain yang dipercayai untuk aktiviti pengedaran. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Sofian Santong berkata hasil siasatan mendapati suspek berusia 26 tahun itu menanam pokok berkenaan dalam sebuah pasu. 3 pokok ganja yang masing-masing setinggi 48 cm, 46 cm dan 37 cm itu ditanam selepas suspek memperoleh biji benih dalam daun ganja kering yang dibelinya sebelum ini. Dalam serbuan itu, polis turut menemui syabu, heroin dan ganja yang dianggarkan bernilai RM7,360 dalam ruang meja makan di rumah itu. Bercakap dalam sidang media di IPD Timur Laut hari ini, Sofian berkata ujian saringan air kencing terhadap suspek mendapati dia positif dadah jenis metafetamin dan THC. Nilai keseluruhan rampasan dadah dan sitaan termasuk sebuah motosikal ialah sebanyak RM10,260. Kes disiasat mengikut Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952. Selepas lebih 3 bulan, akhirnya perakam suara kokpit pesawat Sriwijaya Air SJY-100A20 yang terhempas pada 9 Januari lalu di Kepulauan Seribu Jakarta ditemui semalam. Penemuan itu dimaklumkan oleh Kementerian Pengangkutan Indonesia. Sebelum ini, beberapa penyelam laut telah diarah mencari perakam suara itu yang merekodkan perbualan antara juruterbang pesawat sebelum ia terhempas. Menerusi laporan awal nahas, juruterbang pesawat tersebut telah melaporkan mengalami pelbagai masalah sebelum ia terhempas ke dalam laut. Rakaman suara itu mampu memberikan petunjuk penting tentang perbualan juruterbang berkenaan yang dalam penerbangan menuju ke Pontianak di Borneo. Pesawat itu pernah digunakan oleh syarikat penerbangan Amerika Syarikat iaitu Continental Airlines dan United Airlines. Pada 9 Januari lalu, pesawat Sriwijaya Airlines SJY-100A20 telah terhempas di Laut Jawa, Jakarta dan mengorbankan 62 penumpang serta kru penerbangan. Pesawat berusia 26 tahun itu telah terjunam ke dalam laut pada ketinggian 3,000 meter selepas beberapa minit berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta.
Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.